لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء يا الله واحفظنا يا الله واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali seperti mana biasa telah, marilah kita bersama-sama munajat, bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kita syukur ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah. Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Senantiasa kita di dalam syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana nak tutup redha Allah. Semata-mata kerana nak tutupkan rahmat dari Allah, barakat daripada Allah. Senantiasa kita berdoa, senantiasa kita gunakanlah segala titah perintah, gunakanlah segala nikmat-nikmat Allah mengikut balah mana yang Allah titah perintah atas kita. Apa sajalah nikmat sihat, nikmat harta benda, nikmat masa luar, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita mata syurah, telinga kita boleh dengar lagi perkara-perkara baik. Gunakanlah perkara-perkara tersebut supaya kita dapat redha Allah. Supaya kita di mana kata dikenangkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita duk minta doa, kita duk beramal, insya-Allah Allah akan terima segala ibadat kita. Insya-Allah Allah akan makbulkan segala doa kita. Sokmo-sokmo itu kita duduk di dalam mendekati dengan Allah. Allahumma aftah lana abwabur rahmah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu ya Allah, pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah. Wa abwabus sihah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami semua hidup dengan malam ni pintu-pintu kesihatan. Wa abwabus salamah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami semua ini
Pitu-pitu keselamatan bagi kami semua ya Allah malam ni, kita bersama malam ni dah. Wa abwabur rizq, ya Allah bukakanlah bagi kami semua hak dan muntung kali malam ni pitu-pitu rezekimu ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barakat ya Allah. Wa abwabul jannah, ya Allah bukakanlah bagi kami semua ini sedang penutung yang ramai-ramai malam ini pitu-pitu syurgamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua yang perlu kita munajat, perlu kita pinta, perlu kita akak tangan supaya moga-moga dapat keberkatan dalam umur kita, dapat yang apa yang kita hajat, apa yang kita setuju, apa yang dikandaki oleh kita, dengan kita mintalah kepada Allah. Lalu tu seperti mana biasalah, mana-mana yang bersama dengan kita malam ni, seperti mana biasa apa khabar weh semua hak sedang penutung lebih kurang 120 orang ni, apa khabar di kampung masing-masing, lagu mana ratik keadaan masing-masing lah. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menajak, sama-sama kita mengingati pesan ni supaya kita duk galik, duk lala, duk rasa kata tak apa lagi. Jadi tak ada galik sangat dalam hidup kita, tak ada lalai sangat. Ingat semua kata satu hari kita kena jumpa Allah, satu hari kita mati, satu hari kita kena duk sorang diri dalam kubur, tak ada orang lain nak temui kita kecuali kebaikan yang kita melaku sewaktu mana kita hidup lah ni. Gitulah duk dalam beringat semua. Habis tu Nabi kata aksiru bahasa kita banyaklah dalam hidup kamu ini min zikri hadimil ladzat, sebutkan perkara-perkara yang memutuhkan kelazatan waktu kamu hidup ni. Apa memutuhkan kelazatan? Mati ya. Sebut bak mati banyak sikit supaya kita duk jadi lada gaduh sikit. Kalau main duk sebut kerja, sebut turaki, sebut galak, sebut gitu sini, menyebabkan kita berasa lambat lagi mati ni. Berasa tak ada apa lagi. Sedekah kalau kira dengan wakil, dengan perkara-perkara yang sebenarnya kita dekat semua. Lalu tu lala kita ni, lala, tak ada orang sebut, tak ada orang memperingat, lupa. Lalu tu kita ambil kesempatan, ambil peluang dengarkanlah perkara-perkara agama. Tak kira lah tazkirah, tausiah ataupun nasihat, ngaji kita, bayar ataupun apa saja yang sebut tentang akhirat kita. Supaya kita tak jadi galik sangat. Lalu tu seperti mana biasa hak masuk dalam ni ramai-ramai ni 150 orang ni, dah kita kongsilah seperti mana biasa tu lah. Seposok-mosok mau anak-anak malam kita kongsikan perkara yang baik ini supaya saudara mara kita boleh dengar katik. Share supaya boleh sapa ramai-ramai. Kita dengar ada orang lain nak boleh dengar katik, supaya kita boleh kebaikan, boleh saudara kita nak boleh baik pun kita. Inilah orang yang beriman. Orang beriman ni ialah orang yang kasih kepada saudara, palah mana dia kasih kepada diri dia sendiri kan. Lah Nabi sebut dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta ahab hingga siapa dia kasih, tak beriman makna tak sempurna iman kamu sehingga kamu kasih kepada saudara kamu balah mana kamu kasih kepada diri kamu. Kita kasih tak kepada syurga, kita kasih tak kepada pahala, nak tak kepada pahala, nak tak kepada selamat akhirat gigi, nak belaka. Begitulah kita kena selamat juga saudara kita, syurga juga saudara kita. Kita tak sesak orang dak syurga, kita tak sesak orang dak pahala, saudara kita boleh pahala juga. Orang ni masuk dalam kata orang iman dia sempurna. Iman ni dia tu sempurna. Iman ialah waktu mana dia tak lok lah, dia tak jauh diri dia seorang boleh kebaikan, tak jauh diri dia seorang selamat. Bahkan ia nak juga saudara mara dia, sahabat andai, jiran, tetangga, saudara adik-beradik semua ni selama balah mana dia boleh kebaikan, balah mana dia boleh pahala, seperti mana kita boleh. Begitulah malam ni kita dengar perkara-perkara baik, dengar perkara agama, hasil dah pahala. Boleh pahala dah. Moga Nabi kata mustami' menjadi orang alim, jadi orang dengar. Kita nak jadi orang dengar. Bila kita boleh kebaikan, kita tak sesak orang kita nak juga saudara kita boleh kebaikan, balah mana kita boleh malam ni. Kita share dah supaya orang lain boleh tengok katik. Pakat-pakat lah. Hak mana share dah, terima kasih banyak-banyak daripada serata-rata tepat ni. Serata-rata tepat kita duk tengok saat ni abang Pecang bodoh tu. Daripada Pecang. Rata-rata tepat dah.
Alhamdulillah yang mana bersama dengan kita malam ni. Beli bang saya bantu ni baca fontok nak. Ujar turun lebak dah tu. Ujar turun lebak. Ada lah. Moga-moga Allah Taala angkatkan bala ataupun ujian melalui rahmat ujian yang Allah Taala turun pak kita masing-masing deh. Alhamdulillah kita masuk di dalam pengajian kita seperti mana biasa. Nah, kita baca kitab hadis malam lain, kadang-kadang kita selih hak lain deh. Gitu kita buat gitu. Malam ni kita baca kitab hadis seperti mana biasa supaya hubung pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadis akan kita bicara malam ini ialah hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 dah malam ni. Apa tajuk hadis malam ni ialah mujahid yang sial. Mujahid ni orang yang mujahadah dah. Orang mujahadah ni orang bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Tu panggil mujahid. Mujahadah, jihad. Yalah tu, hak tu lah tu. Cuma guna kelimah ni dengan makna gini, guna kelimah ni dengan makna lain pula. Ya bahasa Arab gitu, kelimah bahasa Arab. Bila panggil mujahadah lagu ni, mujahid lagu ni. Bila panggil jihad, guna tepat lagu ni. Makna dia tu lebih kurang, cuma tepat-tepat bila guna tepat ni makna tu teralih sikit. Begitu. Sorang cerak ke tak tu lupa tanya. Sorang nyata ke tak sedang penutung yang menutung di mana-mana tepat ni nyata ke tak sorang ni. Ni ada ayat dah ni. Cacing ni di tantu ni, siang di ni. Alhamdulillah. Nah, ni tajuk kita malam ni kita akan berbicara hadis mujahid. Mujahid mana orang yang bersungguh-sungguh dah lah. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah ataupun orang panggil orang jihad. Pada jalan Allah panggil jihad fi sabilillah. Tapi ia bawa sifat di belakang yang sial. Sial ni bahasa kita berapa sial? Sial tu bahasa Melayu kita dah. Bahasa Melayu kita dah, tapi dah kita ni kadang-kadang kita tak guna bahasa kita sendiri menyebabkan kita panggil kita sesak dalam bahasa kita. Bila dia mau sebut kita tertanya-tanya, gapo sial? Sia ni kalau kita kecek bahasa kita banyak 3 wilayah kita guna tu suai. Suai ni bahasa sia dah tu pun capu-capu dengan bahasa sia dah. Suai makna apa? Tak ada nasib. Kampung-kampung kita kecek mudah-mudahan tak ada nasib lah dia tu. Nampak duduk molek tu dengan bini dia tu kok orang baik sangat, orang molek sangat, orang berjuru sangat. Tiba-tiba kok mana jadi bercerah tangga habis pecah habis rumah tangga tu kok mana lah tak ada nasib lah weh demo tu weh. Tu sial ni. Sial makna tak? Orang yang sepatutnya boleh dah kebaikan ni tiba-tiba tak boleh. Mai mi wasana. Bahasa Sia kata gitu dah, mai mi wasana. Mujahid mana orang ni bersungguh dah pada jalan Allah, tiba-tiba tak dapat ganjaran yang lebih. Kerana orang yang jihad pada jalan Allah ni hebat. Sekiranya diterima lah. Sekiranya kalulah dia jihad pada jalan Allah, dia masuk medan perang untuk nak meninggikan agama Allah, mati dalam medan perang, ini masuk dalam kata orang jihad fi sabilillah. Sepatutnya kalulah benar-benar dia ni orang yang masuk medan perang berlawan dengan kafir laknat, mati pula dah dalam medan perang. Tengok pada zahir orang ni syurga tak ada hisap. Syurga terus lah maksudnya, tak ada hisap. Akhirat lagi pakai tak kena lalu dah kat nimbe. Kerana hisap-hisap ni dia kena nimbe. Kena tanya dulu di mahsyar sana banyak hal dah. Daripada mahsyar sikit lagi ni kena ada soal menjawab ke. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kena tanya dulu tupak soal baru tu tak kira hak lain lagi. Lepas tu kena timbang amalan, kena hipo, macam-macam di sana tu. Beribu masalah hak ada di pada mahsyar sana tu. Maka orang yang mati dalam medan perang serta amalan dia diterima oleh Allah istimewa. Istimewa makna guana, tak kena tanya, tak kena hipo dan tak kena timbang amalan ini panggil tanpa hisab. Amalan tanpa hisab makna tak kena kira gapo, pakai syurga terus. Ni orang yang mujahid, orang mujahadah, orang yang jihad pada jalan Allah, sekiranya amalan dia diterima pakai terus dah. Bahkan disebut dalam hadis-hadis orang yang mati dalam medan perang
jihad pada jalan Allah untuk nak menegakkan agama Allah. Orang ni ruh dia, orang mati syahid ni, ruh dia di dalam burung hak warna hijau sedang duk terbedah di dalam taman-taman syurga Allah. Tapi hak mana tu? Hak diterima oleh Allah. Bila sebut gitu makna kata ada sebalik. Orang panggil ada hak sebalik, ada hak gulawai dia. Ada hak gulawai dia. Gulawai apa mana? Gulawai Allah tak terima. Allah. Tu Allah tak terima, itulah panggil kata mujahid yang sial. Tengok pada zahir, tengok pada perbuatan, tengok kelakuan, tengok cara dia hidup, kelakuan apa saja kita tengok, oh comel lah. Tiba-tiba kok tak boleh juga. Ni panggil yang sial. Rugi ya. Tak ada nasib kita panggil, tak ada nasib dia tu. An Abi Musa Al-Ash'ari, kita masuk dalam matan hadis. Hadis ni riwayat daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liyuzkara war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu wa fi riwayatin yuqatilu suja'ata wa yuqatilu hamiyyah wa fi riwayatin yuqatilu ghadaban faman kana fi sabilillah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Ini lafaz hadis. Saya panggil mata lafaz dia. Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-dua imam hadis besar. Bilalah dua-dua imam ni meriwayatkan hadis lafaz yang sama, di bawah su ataupun di akhir su akan beri dengan kalimah muttafaqun alaih. Mana hadis ni ittifaq dua imam muhaddisin besar, ialah Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang diartikan bahasa kita an Abi Musa Al-Ash'ari ini? Artinya daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ni adalah seorang sahabat Nabi SAW. Asas silah dia daripada negeri Yaman. Sahabat Nabi kita ni hak nama Abu Musa Al-Ash'ari ni asal dia daripada negeri Yaman, dan dia adalah seorang sahabat yang suara sedap sangat. Abu Musa ni suara sedap. Satu ketika Nabi SAW lalu di satu tempat, tengah-tengah dia duk baca Quran. Abu Musa ni, Nabi beradu pasal apa? Suara sedap. Nabi beradu, perhati dengar suara sedap. Nabi kata Abu Musa ni suara dia macam mana seruling Nabi Daud alaihi salam. Seruling Nabi Daud. Makna apa? Nabi Daud ni suara sedap, masyhur yang kita duk tahu-tahu cakap dah Nabi Daud ni suara ni tak ada dah lah. Suhu di kalangan Nabi, semua Rasul ni semua comel belaka. Bukan kata Nabi Daud suara sedap, Nabi lain suara tak sedap. Tak, semua orang jadi Nabi, jadi Rasul, mekjok Nabi Adam alaihi salam, siapa kepada Nabi kita semua sempurna laku. Sempurna di segi rupa, di segi suara, di segi akhlaknya, tikah lakunya, pergaulan dia. Masa dia lah orang yang perfect kali, orang yang sempurna di segenap segilah kita kata. Maka Nabi Daud alaihi salam ni masyhur dia di kalangan Nabi orang yang sedap suara. Sedap tak sedap suara Nabi Daud, siapa tangga kalulah burung tengah duk terbang waktu mana dia duk baca kitab Zabur, burung jatuh. Ni kemungkinan kita duk dengar cakap dah. Burung jatuh. Pasal apa? Pasal tak teringat nak kibah. Burung jatuh terbang kibah dah. Bila lalu waktu mana Nabi Daud duk baca kitab Zabur ni, burung tu buat kesedak dah suara Nabi Daud, lupa nak kepok. Lupa nak kibah sayap sampai jatuh bok-bak. Segala binatang duk hutan-hutan bila bunyi Nabi Daud baca Quran, pakat mari anguk dengan Nabi Daud. Wallahu alam lah, nak royak tak anda juga nak royak setara mana sedap dia. Sedap suara Nabi Daud ni setara mana, hingga siapa binatang-binatang tu pakat mari tunggu congok anguk. Burung-burung siapa jatuh tak ada nak kepok sayap. Hebatlah. Insya-Allah lah ahli syurga ni Allah akan bagi suara-suara Nabi Daud. Cuma kita lah ni usaha supaya kita masuk dalam orang panggil kata bakal ahli syurga Allah. Dah insya-Allah bakat-bakatlah kita usaha beramal, usaha patai lagi hak Allah Taala lagi jadi ahli syurga.
Jadi ahli syurga ni akhirat sana Allah akan bagi istimewa banyak perkara bagi orang ahli syurga. Orang ahli syurga tubuh badan dia sama besar dengan tubuh badan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tubuh badan besar. Tubuh badan besar orang ahli syurga ni. Rupa dia comel balas mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam bagi kaum lelaki lah. Orang lelaki-lelaki, orang lelaki-lelaki ni rupa comel balas mana Nabi Yusuf. Sora balas mana Nabi Allah Daud alaihi salam. Tu tahu lah. Habis pakat karaoke belaka lah syurga. Ni dek nung tempat karaoke sungguh tu. Dek nung tempat menyanyi, tempat serenak, tempat suka, tempat gapo tak ada larang ngepo dah dalam syurga sana tu. Nak ayat atas dalam syurga akhirat sana Allah akan bagi kepada penduduk ahli syurga sora dia balas mana sora Nabi Allah Daud alaihi salam. Malam ni kita duk mengaji bab ni. Hadis ni tentang dengan hadis-hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Suara dia sedap sangat. Yang Nabi gelar kata seruling Nabi Daud alaihi salam. Sedap sangat suara dia. Dan dia ni sahabat ni Nabi hantar pergi duduk di Yaman. Kerana asal dia daripada Yaman. Lepas tu Nabi hantar pergi di Yaman bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum. Dua-dua orang sahabat ni hatta supaya jadi pendakwah ajak orang kepada Islam. Ni maka hadis ni riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari bahwasanya seorang Arabi, seorang Arab Badawi waktu dululah zaman Nabi SAW dulu, ya ada orang hok duk Kedah dan ada orang Arabi, orang panggil orang Arab Badawi, orang darat. Orang darat ni dia duduk jauh sikit daripada bandar-bandar. Maka orang Arabi, orang darat ni kadang-kadang kasar sikit cara dia kecek. Dia kecek kasar, perbuatan dia pun kasar. Siapa pergi ni nak minta gapo-gapo dengan Rasulullah, yang minta mono. Kadang-kadang setengah-setengah tu heret terus baju Rasulullah. Pati dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil Muhammad. Orang darat. Tu orang Badawi pasal tu. Pasal ngasar. Tapi kasar-kasar pun hati bersih. Orang Badawi ni kasar dia tu hati dia bersih. Supaya dengan orang kampung lah laksana. Orang kampung dengan Tok Wakil jamin ngadak Tok Guru. Tok Wakil dia takut Tok Guru lah. Tok Wakil berjumpa abang dia takut, dia hormat, dia gerung dah nak kecek besar-besar pun beringat tu Tok Wakil. Tapi jamin orang kampung tak heran apa. Bah nak tanya satu masalah bah. Makan mana-mana dah tak. Tu banding tu. Kadang-kadang orang kampung kira mudah-mudah gitu. Gitulah orang Arabi, orang Badawi di zaman Nabi ni ada setengah-setengah pasal mono-mono pergi siapa pak ya Muhammad, dia panggil Muhammad gitu, tak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah dak. Dia panggil Muhammad gitu. Muhammad, bila nak kemat? Tu buah dia belaka tu. Tapi sahabat-sahabat hodok sekali dengan Nabi bila mari orang Badawi, sahabat serenok lu dah. Serenok ke apa? Serenok bila puak ni mari, puak ni tanya mono ni, puak Badawi, dia tak kerencai dah. Dia tak ada kira ada apa dah. Pakai dia tanya mana. Bila dia tanya mana, Rasulullah jawab soalan dia. Bila Rasulullah jawab, sahabat lain hidup bersama dengan Nabi. Boleh ngaji dah kuali ni. Boleh ngaji dah hari ni, boleh ilmu dah hari ni. Kerana setengah-setengah sahabat tak gamuk nak tanya. Setengah-setengah sahabat tak gamuk nak tanya bab ni dengan Rasulullah. Tapi bila orang Badawi mari, orang Badawi tanya mana. Bila tanya mana, sahabat hak tak gamak tanya no, boleh tupai tahu. Habis sahabat bila orang Badawi mari dia serenok. Dia serenok sebab apa ni tanya mana. Ada satu ketika Nabi tengah duk cerarah, Nabi tengah duk ngajar lah, kita tahu duk ceramah, duk ngajar berong. Dia bangun di seorang Badawi, ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, bila nak kiamat kau? Bila nak kiamat? Rasulullah tak adu. Pasal apa orang panggil tengah-tengah orang duk ngajar, tengah-tengah orang duk ceramah, kita pergi tanya celah tu tak ada adab. Tak ada adab. Rasulullah tak layak. Rasulullah ceramah, ngajar, baru selesai daripada ngajar baru Rasulullah tanya. Siapa dia tanya saat ni? Mata sa'ah. Bangun Badawi tu kata, siap saya ya Rasulullah. Ambo tanya saat ni. Kata ambo tanya gapo ni? Tanya kata bila lagi nak kiamat. Rasulullah tanya cedek gapo dah? Ada amalan nyok dah tu. Nak pergi kiamat, ada gaduh-gaduh nak kiamat. Apa amalan kamu?
Dia jawab, amalan aku tak ada lain, tak ada bukan hanya ada Allah dan ada Rasul bersama aku. Aku kasih kepada Allah dan aku kasih kepada Rasulullah. Itu orang Badawi. Bersih hati dia walaupun kasar pun. Walaupun rasai, walaupun kasar, hati dia bersih. Orang panggil orang yang betul, hati betul. Orang kampung lah. Orang kampung ngatuk guru, hati betul, straight. Walaupun mono tanya dia, hati dia straight. Tak ada banyak pesen. Tak ada banyak tak ada banyak kelok-kelik. Nah, begitulah orang Badawi ni. Dia tanya betul-betul. Ada satu ketika Badawi mari daripada kampung dia ni. Kerana orang Arab Badawi, dia duduk dengan kambing, duduk dengan uto. Dia duduk gelomok dengan menatih-menatih. Habis perangai dia, kelakuan dia, tikoh-tikoh laku dia kasar. Satu ketika dia nak kain hak Nabi kita duduk sebar atas bau ni. Nabi kita wahai sebar kain atas kepala bau ni, dia panggil kain ridak. Ada-ada baluk tekak, Nabi kita baluk kat tekak gini. Dia kena kepada kain Rasulullah duk pakai. Dia minta serta dia tarik mono dah. Tu Badawi. Dia tarik mono, ya Rasulullah aku kena kainmu. Dia tarik mono hingga sampai setengah riwayat kata bekah Rasulullah di tekak ni. Oleh kerana heret di Badawi tu. Tapi Rasulullah tak marah pun. Rasulullah tak marah pun. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ia berhadap dengan orang-orang darat malah mana orang Badawi ni, ia hadap dengan layar sepenuh-penuhnya. Bukan kata ia koh, yang murih, ia hina dak. Ini akhlak Nabi, akhlak Rasulullah kita. Cara dia lagu tu. Satu ketika orang Badawi mari, ya Muhammad, mu tunjuk kepadaku satu benda. Bila aku tengok benda hak mu tunjuk ni, menyebabkan aku nak terima Islam. Ni dia belum ada terima Islam lagi. Rasulullah kata, mu nak tengok gapo? Hak pelik. Gini ya Rasulullah. Ku nak suruh mu panggil pahang tamah hak mapuh tu, mari cari mu. Wit jalan tu baik. Walah pahang tamah mapuh dah. Orang Badawi nak tengok barang pelik. Rasulullah kata, ginilah mudah aku pergi panggil payah pakai mu lah pergi royak. Mu pergi royak pada pahang tamah hak mapuh tu, royak kata Rasulullah kira salah ke dia, lepas tu suruh dia tu mari cari Rasulullah. Kawan Badawi ni hak straight dah. Hak betul dah, selalu nyong ngadak straight pergi di pahang tamah hak mapuh. Pergi siapa pahang tamah, pahang tamah Rasulullah kira salah kat mu ni, Rasulullah kira salah kat mu ni. Pahang tamah hak mapuh tu jawab salah, waalaikumsalam. Jawab salah Rasulullah. Rasulullah suruh pergi cari mu ni. Bila bunyi gitu, bokeh pahang tamah hak mati tu, bokeh akal dia gah bokeh akal, lucu akal tu, berjalan lagi cari Rasulullah. Lepas tu tunduk kepada Rasulullah pahang tamah tu, tunduk sujud hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat lah. Orang jadi Nabi, orang jadi Rasul, ada mukjizat bagi Nabi, bagi Rasul masing-masing mengikut keadaan masa-masa dia. Di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biasa berlaku pahang tamah hak mati dah, berjalan lagi semu dengan Rasulullah dan sujud kepada Rasulullah. Bila Badawi tu tengok, terkejut dia. Badawi mana biasa tengok dalam umur hidup pahang tamah hak mapuh dah, boleh jawab salam, tubik daripada tanah, berjalan kaki cari Rasulullah, sujud kepada Rasulullah sebagai kehormatan. Dia pun selalu dah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Ngucap dua kalimah syahadah, masuk Islam. Lepas pada masuk Islam, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, boleh tak aku nak sujud kepadamu? Sebab dia tengok bahawa tamah sujud pada Rasulullah ni. Boleh tak aku nak sujud kepadamu sebagaimana tanda kata aku nak ikut mu, nak bersama dengan mu dan nak turut mu sampai bila-bila aku nak sujud kepadamu ya Muhammad. Rasulullah. Lalu tu Nabi jawab kata, tak boleh. Makhluk nak sujud bagi makhluk tak boleh. Hanya makhluk kena sujud bagi Khalik, bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aku Nabi, aku Rasul, pangkat aku di sisi Allah begitu tinggi, kamu tak boleh sujud aku kerana aku makhluk. Kalaulah, ni Nabi jawab, Nabi tambah lepas tu, kalaulah makhluk boleh sujud sesama makhluk, aku akan suruh isteri sujud kepada suami sebagai kehormatan, sebagai hormat kepada sesuami. Ini boleh kerana tak boleh sujud, maka aku tak suruh lah. Ni hujung dah tu. Hujung nak royak kata seorang suami ni
hormat dia kalau banding dengan isteri ni. Sekiranya Nabi kata kalulah makhluk boleh sujud sesama makhluk, nah saya aku suruh dah isteri sujud kepada suaminya, tapi dah tak boleh, dah tak boleh aku tak suruh. Nak faham daripada situ kehormatan bagi suami begitu tinggi kepada seseorang isteri ni. Kena hormat, kena jaga molek lah. Jaga dari segi akhlak kita, kecepanan kita, apa kelakuan kita ni. Ni tak boleh, ni maklum dah, bagi kita tahu-tahu dah dah. Tapi dalam tahu-tahu tu pun kadang-kadang duk jadi lagi. Tak hormat lagi, kecek ikut orang, ikut tu baik tu laki sepatah dia 10 jawab. Tu tak nak comel dah tu. Kalau mengikut Nabi kita ajar, Nabi suruh hormat, Nabi suruh jaga akhlak kita, akhlak. Kadang-kadang hidup royak, tu laki kata pino hidup royak. Tak baik tu. Main hidup royak dah. Learning tempat royak mudah learning. Royak mana? Dalam Facebook. Royak tu laki dia gitu, tu laki ada tu laki tak kena gapo dengan dia, laki dia ada lah tak kena gapo dengan dia, ya post dalam Facebook. Atau gitu, kata begini, orang mari komen berderak ni. Beratlah mau boleh laki gini. Ya pun tak asal-asal duk jual perangai tu laki dia di tempat orang ramai. Jangan manci gitu. Hormat, kehormatan tu laki kita kena jaga. Sama lah tu laki tu pun jangan buat sedak sangat. Kita kena sayang kepada isteri kita, hormat menghormati sama-sama, bukan makna lebih sangat. Hormat menghormati. Nabi suruh baik dengan keluarga kita hok tok laki ni pun. Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang baik dengan anak bini. Wa ana khairum min ahli. Akulah yang paling baik dengan anak isteri aku. Itu seperti mana biasalah. Pakak-pakak yang ada kita ni kecek bak ni kita sentuh sikit bak keluarga supaya kita ni jadi tenteram. Macam mana kita dengar malam dah, kita jadi tenang dalam keluarga kita, tak kelahi, tak balah. Bila tak kelahi, tak balah, ini orang panggil kata as-sakinah, ketenangan, mawardah, warahmah akan turun dalam rumah tangga kita. Ini nak royak atau kelakuan orang Badawi, nak royak kata dia orang betul, orang straight dengan Rasulullah ni. Maka ada satu ketika ni hadis riwayat daripada Abu Musa Al-Ash'ari malam ni tentang dengan seorang Badawi, seorang Arabi mari cari Rasulullah, lalu dia bertanya. Dia tanya kan, ya Rasulullah, adakah seorang yang berperang dengan tujuan merebut harta rampah, dan ada pula seorang yang perang dengan tujuan supaya disebut-sebut namanya, dan ada pula seorang yang berperang dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa hebat peranannya, dan dalam riwayat lain ada seorang yang berperang untuk menunjuk keberaniannya, dan ada pula seorang yang berperang untuk membalas dendam keluarganya kerana ada di antara keluarganya yang telah terbunuh di dalam peperangan yang lalu. Dan dalam riwayat yang lain ada pula disebut ada seorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahannya. Maka yang mana di antara semua ini yang dianggap orang yang berperang fi sabilillah. Ni soalan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Arabi tu tanya begitu, Rasulullah pun jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bersabda kata, siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimatullah subhanahu wa ta'ala, nak ni dengan kerana agama Allah semata-mata, nak meninggikan agama Allah menjadi tinggi, maka orang itu sajalah yang dikatakan berjihad fi sabilillah. Ni deh, ini nak royak kata amalan hak paling tinggi dah ni jihad ni. Amalan paling tinggi dah ni jihad. Bila tak kena kelagu makna letak niat tak kena, saja juga. Saja juga. Kenapa? Kerana 2-3 jenis ni. Orang Arabi tanya kata ada orang hak berjual, orang hak perang dalam medan perang lawan kafir, tapi hati dia nak kepada harta rampas. Orang panggil harta ghanimah. Bila perang bila perang orang hak gulawan kita, musuh mati ni, bila musuh tu mati, harta banyak tu. Pedang apa Allah peperangan dia tu harta ghanimah.
Unta, hema, kuda tu akan jadi harta ghanimah. Hak barang di tubuh dia duit ada banyak mana. Tu harta ghanimah. Kalau yang masuk dalam medan perang ada tujuan nak kepada harta tu. Satu. Tujuan nak kepada harta rampasan. Dan ada seorang perang tujuan supaya nak ke nama. Nak nama kata, ya perang kok. Nak kali medan perang. Berani dia masuk umur dalam sebut atau perang, sebut atau jihad, lalu dah nak timbul kata ni wahai perang. Wahai perang. Dan ada pula seorang yang berperang tujuan nak tunjuk betapa hebat peranannya, nak tunjuk kata dia ni kehebatan. Hebatlah. Berani kata guna hebat. Dan riwayat lain ada seorang yang berperang tujuan untuk keberaniannya. Berani. Hebat berani deh. Masuk lakah tu. Dan ada pula untuk membalas dendam keluarganya, nak balas kelai. Kerana mati pok darah dia mati dulu. Aku nak masuk perang hati ni. Apa tu? Nak balas dendam. Keken. Keken. Apa sebab keluarga dia hak terik dalam peperangan dulu tu terbunuh, dia pun nak masuk hati. Tujuan nak balas dendam kelai. Dan riwayat lain disebut kata ada seorang yang berperang kerana mahu melepaskan kemarahan Murih. Panah berau. Panah perut tak kira lah dengan sebab apa. Ataupun dengan sebab apa. Semata-mata kerana panah perut. Kerana marah. Tu. Maka mana semuanya itu dianggap orang perang pada jalan Allah. Ni dia tanyalah. Orang Arabi tanya, mana suara? Hak perang kerana nak harta ghanimah, perang nak tunjuk hebat, perang nak tunjuk berani, perang nak balas dendam, perang kerana nak murih semata-mata. Hak mana? Hak masuk dalam kata orang perang pada jalan Allah. Lalu tu Nabi jawab saat ni, orang hak perang dengan tujuan supaya kalimah Allah diangkat tinggi. Apa maksud? Makna kerana Allah semata-mata. Kerana agama Allah. Orang ni lah orang hak masuk dalam kata berjihad fi sabilillah. Adapun hak sebut tadi tak masuk. Walaupun dia mati terguling dalam medan perang, kena tikai, kena apa, mati dalam medan perang. Kalau zaman dulu, kalau lah ni kena bedai, kena bang, mati dalam medan perang sekalipun, bila tujuan tu niat waktu mana dia turun dalam medan perang tu tidak kerana Allah, tidak kerana nak meninggikan agama Allah, mati itu mati yang tidak ada orang panggil tidak ada ganjaran tinggi di sisi Allah. Inilah dengan tajuk yang bagi di awal-awal tadi, mujahid yang sial. Mujahid mana orang yang bersungguh-sungguh dah. Kerana apa? Kerana masuk dalam medan perang ni bukan seni-seni. Kerana apa? Kena habis dengan harta jiwa kita. Orang panggil kata nyawa ni, bawa nyawa kita. Mana mati dengan hidup sama berat. Kalau atau jihad dengan harta tak pelik, orang tu duit kita duduk rumah. Jihad dengan harta, orang kata nak meninggi agama Allah melalui harta benda. Hak ni dengan nyawa, dengan tubuh badan pergi sendiri lawan. Kalau lah tak kena tikai, tak bunuh, selamat kelak. Kalau nya kena tikai, mati. Makna kata jang, nyawa lah, mati lah. Gitu lalu nak royak kata dia bersungguh pada jalan Allah. Tapi bila tak kena kelagu, saja ya mati dalam tu. Mati jadi mati saja ya. Kalau mengikut balah mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Nabi kata orang yang mati litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Orang yang mata-mata berjuang, berjihad untuk nak menegakkan agama Allah yang tinggi, itu saja hak masuk dalam kata fi sabilillah. Mana gapo duk royak balan ni? Ambil je awal sudah tentang ikhlas. Itu nak ikhlas ni adalah kemuncak segala amalan kita. Kalau tak ada yang ni, walaupun hebat secara mana pun dia berjihad pada jalan Allah, tak diterima oleh Allah. Ini royak tu amalan hak ikhlas ni gitu tinggi. Maka kita kena retilah bab-bab ikhlas untuk kita letak atas segala amalan. Hak ni contoh berjihad. Bukan jihad saja, kena ikhlas semua amalan kita. Tak kira sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, ataupun kita berzikir, baca Quran, berselawat, semua tu ada di hujung pada amalan kita tu kena campur dengan ikhlas. Bila tak ada ikhlas, so walaupun hak lain semua comel berlaku dah, sebut betul, perbuat comel, semualah kita kira pada zahir comel berlaku. Tapi bila di hujung tidak ikat dengan ikhlas, segala amalan ia kosong. Gitulah nak royak hakikat sebenar.
Hak itulah nak habis tu kita bubuh ikhlas di hujung. Ikhlas kerana Allah tu lah. Dah kita niat dah saja aku sembahyang ngorek 3 rakaat kalau makmum kerana Allah, lillah tu. Lillah ni bukan sebut teh hati, dalam jiwa kita mari. Dalam hati kita betul-betul kerana Allah. Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Dan hanya segala amalan kamu nak pakar tak pakar, nak sah ke tak sah, nak diterima ke tak diterima, binniyat, dengan niat kamu. Waktu mana kita melakukan amalan tu, kita niat lagu mana. Belum pada kita nak turun beramal, duduk rumah nak berjalan kaki pergi masjid, apa niat kita. Nah, waktu mana kita duduk tengah jalan tu niat lagu mana. Siapa di masjid baik mana niat kita, ada ubah tak gini ya. Waktu kita akid kebir sama dengan tu imam Jumaat tu, niat kita berubah tak gini. Hingga siapa sudah bersalah, ada kesok lagi, ada kenyok tak gini niat kita ke supaya awal tadi. Tu niat kita ya boleh kenyok ni. Ya boleh kenyok, boleh teralih. Kau duduk atas rumah tak dicomel. Nah, aku nak pergi semaya Jumaat kerana Allah ni main ni ambil air semaya, bubuh baju, buh piyah berjalan ngok betul molek. Betul molek, mana niat tu. Tiba-tiba selisih dengan orang tengah jalan, nampak orang tak mai. Duk main haji atas gerai tepung atas basah, mulai hati kita tak pakar buat atas basah tu. Aku seorang hak jadi. Niat hak tadi kerana Allah tak jadi dah lah. Jadi berubah mana? Kita pandai kepada orang tak semaya semacam mana kita berasa kata dia hina, kita melio. Pas niat kita kerana Allah hadis tak ada ni. Tak ada dah. Jadi kita berasa kita hebat dengan sebab aku boleh pergi sejid orang lain duk main kere, duk main haji tak pasal, duk bergalau lagi, duk main nebah lagi, duk lecuk motang lagi. Kita berasa orang lain tak ada lagu. Tak boleh lah aku lah kampung ni. Ini panggil kata orang yang sombong dah. Orang sombong dah, besar diri dah. Dengan amalan hak Allah Ta'ala beri, amalan kita boleh bergerak pergi sejid, bukan kita. Walaupun nampak zahir tu kita duk mandi, kita ambil asmaya, buh baju, buh piyah, jalan kaki pergi sejid pada zahir, tapi gerak geri piyah, gerak geri tubuh kita boleh berjalan lagi tu, gerak geri badan kita boleh ambil Quran dengan gahar tak buka tu, piyah gerak. Allah gerak. Bila Allah kita buat kerana dia lah. Ni deh. Enggak siapa sebut ada satu ketika satu cerita keikhlasan, nak royak keikhlasan. Allah ni nya batal habis pahala amalan dia dengan sebab dia ubah daripada niat awal-awal comel dah. Bila dia ubah sikit ya, habis pahala dia. Satu orang ni buat kaya gaduh. Bunyi orang lepas tu nak komat pasal sijik dia ni komat awal. Biasa kalau sijik lain best sama tara nak komat tak ada 15 minit ataupun 10 minit. Hak ni tak 5 minit. Tak ada kawan tu. Mani-mani buh baju punya orang komat dah gaduh buh baju kacing tu kata ke habis kacing. Kacing hak bawah tengok atas, hak atas tengok bawah. Jadi belik habis. Jadi kenyuk gitu baju dia. Pergi gaduh Allahu akbar. Nah, akik maya apa akik terkebis maya kali ngatik me apa sudah pokok tu ni wisalah. Biar wisalah sudah. Wirik pa wisalah pejabat salah ni memang tegur. Habis kacing tak betul ni. Kacing tak betul. Kacing tak betul. Bila buh kacing tak betul, dia betul kacing tu. Betul kacing tu. Ada ulama kata dengan sebab dia betul kacing tu pala dia semaya, pala dia berjalan mari sijik tadi. Allah batal habis pala dia. Kenapa? Kerana tadi walaupun dia mari dengan gaduh-gaduh, dia buh kacing belok-belok, dia bubuh kerana Allah. Bubuh kerana Allah, jalan kerana Allah, pergi siapa sujud kerana Allah. Bila ditegur oleh manusia kata kacing tak betul, dia ubah kacing tu. Daripada tak betul macam ni, menyebabkan pala hak dia mari tak dipunuh habis. Kerana apa? Kerana dia betul kacing kerana manusia dah, tidak kerana Allah. Ni nak royak ikhlas. Bila kita ada tujuan yang lain dari Allah, menyebabkan pala amalan kita tu dibatalkan, punuh pala amalan. Ni hati-hati dalam hidup kita. Betul Nabi royak hadis ni, innamal a'malu binniyat. Hanya amalan kamu nak sah, nak pakar, nak diterima, nak dikabul, nak sempurna binniyat, dengan niat kamu. Niat yang betul, niat kerana Allah. Tidak kerana yang lain dari Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya bagi tiap-tiap kerja yang kamu melakukan,
Tak kira lah kerja saat ni, puasa, baca Quran, sedekah, ataupun kita pergi cari rezeki masuk dalam likul limri'in. Bagi tiap-tiap urusan kita, kerja buat kita tu masuk semua tu. Manawa, apa yang kamu niat. Kalau kamu niat kerana Allah, akan hasil pahala. Kalau kamu niat lain daripada Allah, tak ada pahala. Tak ada pahala gitu. Tak ada pahala, tak ada pahala. Nah, habis tu Nabi hubung lagi pada hadis tu, Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa-siapa dia yang hijrah waktu mana Nabi kita hijrah tu daripada Mekah pergi ke mana lagi? Daripada Mekah pergi ke mana Nabi kita hijrah? Tanya orang sikit. 500 lebih kurang 500, 490 orang, 500 orang lah kita tahu. Nabi kita hijrah dari Mekah pergi mana dah? Ada ke tak ni? Halo. Ada. Memang siang tak orang. Tak milik titan riak. Nabi kita hijrah daripada Mekah pergi di Yaman. Di mana lah? Itu di Madinah. Dia kata Madinah. Tak betul. Kan tak betul. Tak betul. Tak betul dah Madinah. Nabi kita hijrah daripada Madinah, daripada Mekah pergi di Yasrib. Apa Madinah Yasrib? Waktu tu nama Yasrib lagi. Waktu tu Yasrib lagi, belum Madinah. Karena Madinah Nabi ubah dah. Karena apa? Karena Yasrib nama tak syamil. Yasrib nama tanah mati, tanah yang berpenyakit, tanah yang haru biru. Tu nama Yasrib. Lalu itulah Nabi kita ubah daripada Yasrib kepada Al-Madinatul Munawwarah. Makna kata setelah daripada Nabi kita hijrah, barulah dinamakan dengan bandar Madinah. Sebelum daripada tu nama Yasrib. Tu makna kata gitulah. Saya nak tanya, Nabi kita hijrah daripada Mekah pergi ke mana weh? Kena dah daripada Mekah pergi Madinah. Cuma ni kita nak tambah lagi, dia buka lagi. Nabi kita hijrah daripada Mekah pergi di Yasrib. Ni Madinah sekarang ni lah. Waktu itu belum lagi Madinah, waktu itu panggil Yasrib. Mana kata hijrah Nabi ketika itu tu, ada orang yang hijrah kerana Allah dan Rasul. Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa dia yang hijrah, mana pindah daripada Mekah pergi di Madinah ni kerana Allah dan kerana Rasul, maka hijrah dia tu kerana Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya. Siapa-siapa dia yang hijrah kerana dunia, hijrah kerana nak nego, hijrah kerana wasapa. Kalau pergi duk Mekah lah ni susah ni. Duk Mekah susah kerana orang duk Mekah waktu itu, waktu Nabi kita belum pada hijrah, orang hak bersama dengan Nabi kita susah berlaku. Susah kalau orang nego, susah. Kena boykot. Boykot mana kalau lah orang kafir musyrikin tahu kata orang ni ikut Muhammad, kedai dia tak, orang tak beli kedai dia kalau dia buka kedai. Air payah di Makkah, bukan air seni, bukan air berapa zaman tu. Air akan disetok, air tak boleh masuk rumah tu. Susah. Orang bersama dengan Nabi kita waktu itu susah. Kena menusuk-nusuk, kena beringat Allah. Ada orang jawab Songkla. Nabi hijrah daripada Mekah pergi di Songkla. Ya, tepat ya duk tu, bukan nak ayat hijrah tu. Makna kata waktu tu, waktu Nabi kita duk Mekah nak hijrah pergi Madinah tu, orang yang bersama dengan Nabi kita tak ramai. Tak berapa orang ni. Susah lah. Tahu kata orang ni ikut Muhammad, susah dah. Nyodera, demo, wak nyanyo lagi. Apa bunuh pun ada. Macam mana keluarga Al-Yasir, Sumayyah, Yasir, Ammar. Allah, habis-habis saya lah. Keluarga Al-Yasir tu, tiga-tiga beranak tu, daripada Ammar, anak. Sumayyah, mak dia. Yasir, ayah dia ni.
kena bunuh dak pe mata. Allah la haula wala quwata illa billah. Bunuh dak pe mata. Tahu muka puak ni buat 3 beranak ni dia lapis orang panggil hamba 3 beranak ni hamba. Bila tahu kata tuai dia tahu kata Ammar, Yasir, Sumayyah ni 3 beranak ni ikut Nabi kita SAW, makna beragama dengan agama Islam, dia pegang, dia pekak, dia bunuh. Cara bunuh dia ni dahsyat benar. Dahsyat. Kalau bedil senang, pong mati dah lah bedil. Bedil pong mati, kok senang. Ni dak dia ambil kayu tajam, jolok daripada mulut tu, tubik ke punggung. Sumayyah mati dengan kerana dijolok daripada mulut tubik ke punggung dengan kayu tajam. Jolok dak pe anak, dak pe mata anak Ammar, dak pe tok laki Yasir, mati situ lo. Habis tu lah so kecil besar lah buat kita. Setengah kecil besar. Buat apalah tu hai tak beranak aku jamin Nabi. Buat apalah tu hai tak beranak aku jamin Rasulullah, aku boleh bersama dengan Rasulullah. Lepas hendak kita uji orang jamin Rasulullah, bila tahu kata bersama dengan Rasulullah susah selalu dah. Hidup kalau lapis perangkat hamba pakai bunuh demo dah. Wakat azab seksa macam mana Bilal bin Rabah kena jemur di panah, kena tek dengan api panah, dengan besi panah. Teh kedak kita imi kita siapa kedak tahak demo tu. Habis tu betul dah padat dah Allah Taala bakit kita jarak dengan Rasulullah beribu tahun ni, padat dah dengan imi kita. Ninggok kecil Allah buat apalah tu tak beranak aku zaman Nabi, nak bersama dengan Nabi. Takut tak sama dengan Nabi itulah. Takut duk sama dengan Abu Jahal. Tu takut. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa susah? Orang hak zaman Nabi bila tahu kata bersama dengan Nabi susah lu dah, kerja susah, hidup payah. Lapis hamba-hamba orang ni buat azab, buat seksa ke demo tegak tak kena jadi gapo lah. Waktu itu ni, waktu Nabi kita hijrah ni, ada yang hijrah turut Nabi kerana Allah, kerana Nabi, ikut kerana agama Nabi kita, Allah suruh pergi pakak pergi kerana itu wajib. Waktu tu wajib berhijrah. Ada setengah-setengah terlekat, tak boleh pergi lagi, ada setengah-setengah dia. Habis itulah Nabi ada kata hadis ni, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasul. Siapa-siapa dia yang hijrah pindah daripada Mekah pergi ke bandar Yasrib ataupun Madinah ni kerana Allah Rasul, maka hijrah perpindahan dia tu kerana Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Mana-mana orang yang hijrah berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah ada tujuan dunia, tidak kerana Allah, tidak kerana Rasul, tujuan kerana nak nego, tujuan kerana nak bisnes sikit duk dak nu. Ataupun dia pergi hijrah tujuan nak nikah. Nak nikah pasal ada waktu itu, waktu hijrah tu ada satu orang wanita dia hijrah pergi dulu. Nama dia Ummul Qais. Comellah orang wanita Ummul Qais. Maka laki-laki seorang ni hijrah tujuan nak pergi turut supaya nak boleh nikah dengan Ummul Qais. Maka hijrah dia tu tidak kerana Allah, tidak kerana Rasul. Orang panggil hijrah kerana nak nikah. Maka hijrah kerana tu Nabi kata fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrah dia tu kepada hak dia hijrah itulah. Tak jadi kerana Allah, kerana Rasul. Tak ada hasil pahala, tak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil muhajir Ummul Qais. Ya hijrah kerana nak pergi nikah. Ada kerana Allah, ada kerana Rasul. Ambil daripada hadis inilah pengertian untuk kita letak atas kita waktu mana kita melakukan amal dalam hari-hari hidup kita ni. Maya, puasa, baca Quran, keluar sedekah, zakat, sedekah. Hidup kita cari makan, cari nafkah. Apa hati kita niat? Keikhlasan kita tu niat kerana Allah, kerana dunia, kerana tujuan tu, kerana tujuan ni ada gapo hati. Ini yang perlu kita shake masing-masing. Jangan tampak orang, jangan tilik orang, bak dalam hati, bak niat, bak ikhlas. Jangan kita pukul orang deh. Bila ngaji bak hati lah, tak kira kita ngaji kitab penawar bagi hati, cara bak ikhlas, cara bak ujuk takabur, cara bak sum'ah, cara bak orang panggil kata kelakuan hati.
Kita mengaji sifat-sifat hati kita untuk baiki hati kita. Jangan ada gaduh-gaduh hati orang. Tu kecek bahasa Menara sikit. Jangan ada gaduh-gaduh lah hati orang. Hati demo masing-masing. Kita hati kita. Kita mengaji untuk bentukkan hati kita kepada bersih. Ikhlas hati kita. Ada kedok aku waktu mana aku semaya tadi lain dari Allah. Ni aku. Ada kedok. Lalu itulah ulama bagi di antara tanda-tanda supaya kita tahu kata kita ni masuk dalam orang ikhlas tak waktu mana kita melakukan amal. Ulama bagi 5 tanda. Ni boleh cek ya. Boleh kita tahu kita masuk dak dalam tu 5 tanda. 5 tanda kata orang ni ikhlas kerana Allah. Pertama sekali tanda kata orang ni ikhlas kerana Allah ialah tak ada beza waktu mana dia melakukan ibadat, tak kira semaya, zakat, sedekah, baca Quran, selawat, apa saja amalan akhirat dia buat kerana Allah tu. Dia buat amalan akhirat lah kata. Dia buat amalan akhirat yang kita sebut semua ni tidak ada beza waktu mana dia senang dengan waktu mana dia susah. Supaya waktu ku kaya ada duit dulu, ku maya biasa lah, maya Jumaat, selawat, doa, apa saja baca Quran. Lah ni susah lah ni, sekat Covid kedai nak buka tak leh, nego jatuh Malaysia pun katuk bertahun dah ni. Supaya maya dia. Jumaat situ lah tetap istiqamah. Tak ada berubah, tak ada kenyok, tak ada nampak kekurangan pun. Ini menanda kata amal yang dia melakukan itu ada keikhlasan. Ini kita berhati kita. Waktu kita senang, waktu kita kaya, waktu kita susah, amalan kita beza ke tak? Ada perubah ke tak? Ya tak? Bukan mana kita senang, ajaib. Bersusah, ada lah ni. Minta lah, tak ada. Tak usah kata nak bayar sunat, rawatih. Jumaat, lucu dah. Jumaat pun tak ada dah. Semaya tu pun akhir-akhir waktu. Tu senang mula baik lain, ni sekat susah ni baik lain. Begitu juga kadang-kadang sebalik, masa yang susah dulu nampak muh sejak mari dengan butuh berasak tu lah, berasak mutu asi bukan roy patsip asi patsip nyok piyah kadang-kadang apa katik tolak pas sejak masa susah. Waktu susah mari semua sejak dengar semua orang ngajar. Lah ni bunyi khabar kata boleh sako hak mula cek dia dulu. Ada mau duk bagi-bagi sako, ada juga ya tu hak mula ayah dia. Ya dia seorang lah, ada hak boleh pakai sako boleh gak dia. Berapa ratus? 700,000. Bila boleh 700,000 Allah, boleh mutu tak ada akal lah mutu lah ni kereta tu. Boleh kata keng hak tangan dua lah, tak ada mahal sangat, tak ada murah sangat, ambil harga 300,000 tu sedap dah lah. Sekat akal kereta lah ni tegak weh. Lalu dapat sejik cuming-cuming katuk selak, katuk sik. Nak ada nampak sejik lah ni kat mana? Buka kedai dah lah ni. Boleh kedai mana? Orang kata punya duk jual men. Allah, boleh 700,000 lupa dah tu tak singgah dah sejik. Ni nak ayat ada beza waktu mana kita susah, waktu mana kita senang. Ibadat kita, amal kita mula tak sama. Ini menanda ikhlas kita tidak ada ikhlasan. Orang yang ada ikhlas sama ya waktu kamu senang, waktu kamu susah, waktu kamu kaya raya, waktu kamu pakai miskin, sama. Tak ada perbezaan. Duk semaya Jumaat situlah. Duk baca Quran situlah. Kecuali ada uzur, ada sakit, ada bergapo tu nak buat ganak tu dah. Duk hospital, bakar oksigen wong begini tak kena baca Quran lagi. Tu uzur dah. Anda ya ada senang dengan susah. Beza kedua kita ini tanda ikhlas kita. Ini ulama kata tanda pertama kamu ikhlas tidak ada beza waktu kamu kaya dan waktu kamu miskin. Sama ya ibadat kamu, sama ya amalan kamu, tidak nampak kekurangan. Yang kedua tanda kata ikhlas hati kita ni kepada Allah. Waktu mana kita melakukan ibadat, tak kira lah ibadat lain itu semaya, puasa ataupun zakat, sedekah, baca Quran, selawat, ibadat yang kita buat segala-gala lah. Tak ada beza pun antara dapat orang ataupun waktu kita buat seorang diri. Ni pun satu masalah. Waktu seorang diri baik lain yang maya. Baca-baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'fu anhu. Mana gaduh-gaduh.
Bila orang ramai-ramai maya Jumaat nah, lepas pada maya Jumaat orang bangun maya belakang orang watik kita pun bangun gatik nah. Orang lain pun slow belakang slow gatik kita pun main warna sepanah hak motor hak seorang diri. Ini mana ada bila depan orang baik lanya amalan kita. Makna tertib terning baca pun slow ni. Bunyi tertibnya, bunyi cumanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana so-so hatu tapak lah. Kalau orang jalan fashion kot hatu tapak apa kucing dah berjalan. Hatu tapak Allah kalau waktu seorang diri tak ada nak hatu tapak dah apa bewak apa-apa bunyi salad dah. Ni perhati bukan kita nak tengok orang ni, tengok kita sendiri malam-malam ni. Malam ni sedang penonton 570 orang, kita tengok kita sendiri waktu mana kita melakukan amalan dapat orang dengan waktu sendirian. Makna seorang-seorang diri. Beza ke tak amalan kita? Situlah nak menentu ikhlas kata ikhlas kita. Anak ulama kata tanda kamu ikhlas ialah tidak ada beza. Waktu mana kamu beramal dapat orang dan waktu kamu sendirian. Makna seorang-seorang diri. Kalau mana kita sebut buat 3 malam lepas. Orang ni ya semaya sunnah. Semaya sunnah. Rakaat pertama seorang diri. Moga ya mari awal tak? Yang mari awal sejik. Mari awal. Lepas pada bay ni ya dia tak bilang kan. Bay orang mari ni bay. Ya mari awal kali. Lepas pada bay ya semaya sunnah lah. Sunnah qabliyah. Sunnah rakaat tak ada orang seorang habuk lagi. Lebih kurang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seorang diri. Allahu akbar rakaat. Sami Allah liman. Allah. Makna cepatlah. Bila rakit daripada rakaat ni, nak naik pada rakaat kedua bunyi pintu buka. Pintu buka. Baik lain dah sikit. Orang mari tu. Iya mari tok tua yang mari belakang. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makna apa? Penting sikit. Baca tu. Sute nyata dia. Allahu akbar. Rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Cuma lah. Turun pula dah sujud, naik antara dua sujud tahiyat akhir pun comel belakang. Wisalat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tak ada bunyi orang takbir saat ni. Tak sung tak maya sunat 2 rakaat. Pasal bunyi pintu buka dah kerik ni. Paling tengok duk jela-jela lidah. La apa? Henying. Makna apa weh nak royak? Rakaat pertama ya semaya kerana Allah walaupun pok-pak. Rakaat yang kedua cuma tertik terning kerana hoduk jela-jela lidah tu. Kerana kata kain. Panggil bahasa kapung yang panggil kata kain tu hanying tu. Sebab apa? Sebab ya biaya tiap bunyi kain panggil kata kain dah. La haula wala quwata illa billah. Ni suluh diri masing-masing kita ngaji mana dah. Ada beza ke tak waktu mana kita ada maya apa orang ramai dengan maya seorang diri? Barak beza ustaz. Kalau manci kira gitu. Pas nak buat guna? Ubah. Bukan pelik pun. Ubah. Lah ni tak kira ada orang, tak ada orang kerana mu ya Allah. Aku nak ubah dah diriku ya Allah. Mu tolongku katik ya Allah. Aku tak serah kerana baik orang baik dulu. Habis dah aku lah ni bukan umur budak-budak, bukan umur 20, 30. Aku lah ni 50, dekat-dekat 60 dah. Tak main dah, tak serah ya Allah kerana orang tu, kerana orang tak ambuh dah orang hak kita duk kerana tu tak ada boleh tolong kita sikit pun. Maka umur nak masuk akon ni dah duk kerana orang tu, kerana orang ni habis dah. Kita bukan budak-budak. Jadi-jadilah hak dulu nak buat gano kita nak hundur tak boleh dah. Lan tarji'al ayyamul lati madad. Masa yang lalu kita tak boleh ulai kelik semula dah. Lah ni betul hak comel kita, hak lepas mari istighfar. Astagfirullahalazim ya Allah banyaknya aku buat amalan dulu kerana nak uik orang tu tahu, nak uik orang ni nampak, nak uik orang tu puji. Tak sama amalan aku waktu aku duduk sore lebih kurang ya buat amal. Waktu orang ada Allah aku penting ya Allah. Astagfirullah tak serah baik tu ya Allah. Ni kita ngaji supaya kita boleh tahu amalan kita berbeza waktu mana ada orang dan waktu mana tak ada orang. Itu menanda tidak ada lagi ikhlas. Lalu tu malam tak serah.
Ambil je malam ni, ya Allah, sampai bila-bila, ya Allah, aku nak semaya, aku nak zakat, aku nak sedekah, aku nak berapa, semua kerana-Mu, ya Allah. Ya, ada juga amalan-amalan yang boleh kita tunjuk. Ada amalan walaupun kita tunjuk boleh pahala. Contoh balas mana selawat kepada Nabi SAW. Bila ni ustaz duk mengajar, kalau kita duduk dalam majlis agama lah, duduk dalam masjid, surah, balas tak. Waktu mana baba kita baca bersabda Nabi SAW, semua pakat senyap. Tak ada biasa selawat. Maka kita muncul suara kita bunyi derah. Suara kita supaya orang lain dengar, orang lain boleh ikut kita. Kita tujuan nak biar orang dengar. Tujuan nak biar orang dengar, tapi hati kita kerana Allah, bukan nak megah, nak bodoh. Bila lah bapa kata bersabda Nabi SAW, kita duduk bawah SAW, orang lain dengar, kena kata sallallahu, barulah orang lain terik apa bila bapa sebut, orang lain boleh sebut SAW. Maka selawat ulama kata tak jadi riak walaupun kita tunjuk, walaupun kita sebut dengan habis-habis suara kalipun. So lagi kita tunjuk kebaikan supaya demo lain tengok, demo lain boleh ikut kebaikan hak kita tunjuk tu. Ini pun tak masuk dalam kata riak dak. Contoh lagu mana? Peti khairat dia duduk dalam sijik biasa ni, kita masuk pintu sijik ni, peti khairat nampak dah danai. Nampak tak? Hebat. Danai peti khairat. Ada setengah-setengah buat bahasa Sia tanakan akhirat. Ya Pak. Itu. Buat tanakan akhirat. Tapi mata tak nampak kita. Nampak mata pun nampak pun ya Pak tak nampak. Walahal tanakan tu untuk kita dah. Masuk buyung taknya hala 20 kub walahal untuk kita tu. Tiba-tiba satu hari tu kita nak buat supaya demo tu boleh buat sebenarnya kita. Walau kita dah buat sama dah, hari kita masuk paling tak ada 20. Ada 50, boh 50. Tekah banyak sikit, lebih sikit sampai 100 kita duk boh dalam peti khairat. Satu hari tu nampak demo duk gacak luar, mau tahu nak komat. Duk tunggu takhrisi panjang balik ke lah. Awak tak ada maya, orang tak ada maya rawatik, tak ada maya sunat, duk tunggu luar. Kita masuk waktu baik betul-betul duit kita 50 kok betul seling serah betul seling gerahing derah ibu bunyi dia mau paling tengok kok anu main juga kita halau duit siang masuk dalam peti khairat. Tujuan apa buat gitu? Tujuan supaya dia mau tengok, dia mau boleh buat emas pernah kita buat kata. Maka buat lagu tu tak jadi riak. Ulama kata bahkan masuk dalam kata man dalla 'alal khair mithlu ajli fa'ili, ataupun masuk dalam kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kita tunjuk jalan baik supaya dia orang kata duk situ peti khairat, mana duit sana dah pergi buat katik. Sebanyak mana seramai mana orang boleh beramal khairat sedekah pada jalan Allah lepas pada kita, sebanyak itulah pahala boleh kita katik. Lagu tu tak ada masalah. Hak tak senya tak ada nak tunjuk ke orang supaya dia mau ikut. Nak tunjuk ke orang supaya dapat kepujian. Pak tu baik duit 50 juga. Pada mau tengok serang mubah duit pak tu paling hitam kau ramai, mari berasalah hati aku seorang ya hak bawah, aku seorang ya hak ni, hak lain berat belakang tangan. Tak pakai buat tu. Duit ada saja gitu, karai ke dekuk sepaik macam-macam, marilah hati. Ini sajalah duit 50 kau ni. Sajalah. Pasal apa? Hati itu tidak kerana Allah. Hati itu kerana sombong, kerana nak tunjuk kelebihan duit, nak tunjuk kata dia bawah, nak tunjuk kata dia tangan rek-ngi. Ini tak ada ikhlas. Waktu mana orang tak ada, dia beri ke tak? 50 kok ni. Tak tak beri. Apa? Sebab orang tak ada. Pasal ni dia beri. Orang ada deru tak risi. Habis dia gerang tu. Nak beri orang apa? Ini ada beza deh. Ini menanda kata ikhlas ke tak ikhlas amalan kita waktu mana kita sendiri dan waktu mana orang ramai. Beza ke tak amalan kita. Kalau beza, itu tanda tidak ikhlas. Kalau sama je, orang tak ada, orang ada pun sama ya amalan aku begini, jak mana-mana gitu. Dia mau nak tengok, dia mau saya tengok, dah ada dia mau sopan ni amalan aku. Jak ni je. Ini tanda kata ikhlas. Ini yang kedua, tanda yang kedua deh. Tanda yang pertama tadi, ingat tak? Lupa dah apa? Letih ni macam oyak-oyak lupa juga. Tanda yang pertama tadi. Tanda kata orang ni amalan dia ikhlas. Apa dia? Soal nampak kena bawa hotel Malaysia.
Lagu mana weh? Sedang penonton yang bersama dengan kita malam ni lebih kurang kat 600 orang ni. 600 kadang-kadang naik katik turun katik. Lebih kurang lah kat 600 orang. Apa beza hak pertama tadi? Apa tanda hak pertama tadi menanda kata orang ni orang yang beramal ikhlas kerana Allah. Hak pertama. Saning je royak tak usah lupa dah. Tu tanda-tanda yang pertama. Ingat tak weh? Lupa dah. Belalah kita ulai kelik. Ialah tidak ada beza waktu mana dia susah, waktu mana dia senang, waktu mana dia kaya, waktu mana dia miskin, amalan dia supaya. Mana berkaitan dengan susah senang, harta kaya, miskin. Hak pertama sama ya amalan. Tanda yang kedua ialah waktu mana dia buat sore dan dia buat dapat orang. Sama ke dak amalan. Ingat taruhlah kita ngaji ingat bila ingat barulah kita boleh tok tadi kita. Dan masuk tanda yang ketiga kata ikhlas amalan kita ialah tidak ada beza waktu mana kita beri kepada orang ni sesuatu walaupun kita ada keinginan ataupun tak ada keinginan kita beri sama ya. Supaya kita beri. Ada makna tak ada sakut. Ni kadang-kadang kita buat satu kebaikan ada sakau. Contoh. Kalau anakku lepas daripada guk ni, pasal kena igak makan dulu. 3 gun ni buat lagi daun. Contoh mak. 3 gun ni buat lagi daun. Nak igak lah. Nak igak daun maklum tu lah. Tak payah sebut lah daun tu ni. 3 gun ni kena igak. Payah nazar ke buat meniak. Kalau anakku selamat tak kena igak tu baik daripada guk lawai buku, lawai guan tu baik. Aku nak gerbel 1 gie. Makna apa? Waktu dia beri ada tujuan. Makna kalau tak sabit dengan anak kena igak gerbel tak? Tak lah kalau kita kira kan tak lah. Makna waktu mana kita beri tidak ada tujuan lain. Itulah nak royaknya. Tidak kita beri waktu kita beri itu. Tak ada beza pun waktu kita beri sesuatu tu kita ada keinginan ataupun tak ada keinginan sama je. Tak kira ya. Kita ada ingin dengan tak ada ingin pun supaya waktu mana kita tak ada takut dengan anak kita kena igak pun kita duk gerbel dah. Tapi betul lah tahun ni kena igak gerbel. Buat lebih sikit biasa kita dah ambil dah nak tahun gia tapi tahun ni capai sikit budak ni lah buah lah. Ya Allah kalau selamat kau nak ambil boleh 2 gia. Tak apa lagu tu. Makna belum pada siapa tu, belum pada anak kena igak tu dia duk buat dah, duk gerbel cakap-cakap dah contoh dah kita buat contoh tu. Nak nampak atau amal hak kita duk buat tu ada ikhlas. Makna waktu kita beri ataupun kita buat sesuatu. Kalau beri sedekah tidak kerana orang lain sedekah klik ataupun ada timah balas waktu mana kita jamu teh orang, jamu nasi orang. Semata-mata kita jamu kerana Allah. Bukan kata ada apa kita bayar semua. Ada tujuan apa? Tujuan sikit lagi. Kalau aku bayar, aku tak ada dia mau bayar lagi. Tu makna ada tujuan lain tu. Ada keinginan. Tu janganlah buat tu baik benda tu. Ya boleh buat insya-Allah dengan sebab kita usaha duk dengar ratik, duk jaga hati kita ratik. Waktu mana kita buat baik insya-Allah comel. Dak benda nak royak tu payah dah. Nak boleh ke buat baik kita berlawan-lawan dah, berkacang-kacang dah. Bertekan-tekan dah lawan dengan iblis, lawan dengan nafsu, lawan dengan setan. Duk sekak kita tak saya buat baik. Bila boleh buat baik, setan pulak mari kata, "Buat gini demo tak nampak. Mu buat gini mana tak tahu. Mu kena buat gini baru demo nampak." Oh pandai nak tadi. Hati iblis setan ni bijak. Dah dia dulu pada kita, dulu pada tok kita lagi Nabi Adam alaihi salam iblis ni. Habis dia tahu selok belok kita kelemahan kita dia tahu habis. Belum ada kita nak buat baik ya sekat tu jangan tak usah buat. Buat bila-bila boleh. Nak buat kata kana lu bukan kacau duk buat. Nak kacau duk semaya sunat atas nak kata kana lu. Kalau mu buat pun tak ada ikhlas. Kita pun lawai bangun juga Allahu akbar boleh maya sunat. Bila kita semaya yang masuk selik pula dah. Maya molek ke tok tua mu dah lelaki. Tok tua mu duk tengok tu. Ya tipu pula kata. Kita pun selalu doa sami Allah ni madah comel. Habisnya gadah dia situ pula. Habis tu kita kena tahu dengan ni, dengan kita duk ngaji gini.
Tahu kata rupa-rupa dia duk makan di iblisnya kali dah kita. Inilah supaya kita tahu ikhlas, kata ikhlas hanya waktu mana kita melakukan kebaikan ibadat kepada Allah, beza ke dak. Waktu kita beri sesuatu pada orang, kita ingin waktu mana kita ingin nak beri dengan waktu mana kita tak ada berasa nak ingin, kita beri sama je. Tak kira ingin tak ingin, aku dah beri dah, tangan aku duk ingin dah. Aku duk bayar habis cakap dah kok detai dalam kedai orang. Dia mau makan bayar tak kira, tak ada tujuan apa pun, tak ada nak gapo pun. Lebih tu dah perangai kita lama-lama dah. Itu tanda keikhlasan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tanda kata ikhlasnya amalan kita ni ialah waktu mana kita disanjung tak membuatkan kita melambung. Disanjung tak membuatkan kita melambung, waktu mana kita dihina tak membuatkan kita habis semangat. Ini ada juga kadang-kadang. Duk buat amal dah gapo bila dia mau puji, kena duduk tak ada apa dah, main puji-puji gini lah. Amal apa semangat buat apa kena, yang ni tunyung sokmo kecek apa kena ni. Pasal apa? Dia mau puji. Dia mau puji, dia mau sebut molek-molek mau tang lagi dah. Cik hak kita. Contohlah ni. Nama berasa hati pula behak mana ni. Contoh. Kita buat contoh. Kita ada mau sebut nama molek pasal apa? Pasal kita dah buat amal. Kita nak tujuan bila mau puji semangat. Jadi melambung orang panggil. Bila dia mau hina alah dah mari sejak ni. Kita jadi baik duk sahabat mu kita. Nak kali kita mari dah mu sahabat. Hari ni kita nak pergi bekas kita duk sini. Hari ni silap sikit sakit perut. Baik asmaya lewat 5 minit mari duk bekas kita. Kita nak bubuk duk sahabat. Ada mau kata lah duk sahabat. Ada mau mari awal lah duk awal tu. Kita mari belakang duk belakang. Nak apa? Dia mau pandai lekeh kita. Walaupun kita dah sahabat mu, dia mau pandai lekeh gini. Dia mau suruh duk sah dua. Mecak terus. Tak hari sejik. Walah hari sejik tu. Tak hari terus sejik. Ya balas dengan orang tapi tak hari sejik. Ni ada juga orang pasal ni dalam masyarakat. Ada juga orang pasal ni. Ya balas dengan orang duk mari sejik sampai ke sejik ya tak hari. Walah apanya duk balas sejik. Kita balas dengan orang tak kena dengan orang apa tak mari sejik. Kena marilah duk mari dah tu. Ini menanda kata tak betul dah tu. Waktu mana kita melakukan amalan ada dah benda-benda lain. Bila dipuji kita melambung, bila dihina kita habis semangat. Ni orang panggil pujian tak membuat terbang, hinaan tak membuat kita tumbang. Walaupun dia mau puji secara mana tak buat kita jadi terabai, tak khabar ke diri tu dah. Walaupun dia mau hina kita secara mana, pandai lekeh kita secara mana pun tak membuatkan kita tumbang. Mana tu bang? Habis semangat. Tak. Supaya tuluh ya amalan kita. Ini menanda amal yang kita melakukan ada keikhlasan. Suci, bersih lillahi ta'ala. Ada diri kita. Kalau ada, alhamdulillah. Cuma teruskan. Kalau kata sungguh kita tak supa. Waktu orang puji, semangat. Naik angin, pergi pagi sokmo. Awal sokmo. Waktu sokmo ni. Tapi laki-laki nampak dia mau masai. Allah dah. Kita mata jadi nampak tak saya nak tegur kan laki-laki ni. Kita tegur sepatah, jawab sepatah. Buat 3 patah kita tegur ni. Jawab sepatah juga. Mana ada gapo ni. Tanyalah betul-betul. Buat apa dia buat sikit siapa kata pergi pak baiknya. Ada silap sikit dengan orang sijik siapa kata gesijik. Tak kena lagu tu. Kecek betul-betul dia mau ada gapo kita sama-sama kita duk terkecek dia mau 3 patah jawab 3 patah ni kat mana. Tanya 3 patah jawab sepatah kadang-kadang tak jawab tak ada gapo kita tak kena dia mau. Kalau tu jawab aku sakit gigi. Tu baru tahu. Ni tak tanya kada bincang sok ge. Kalau tu duk sakit gigi 3 hari malah nak kecek orang. Ni gaduh duk bincang kata orang beci orang tak kena siapa tak mari sijik. Ni. Ini makna kata pak tanda dah kita sebut. Menanda kata orang ni ikhlas, orang puji, orang hina amalan ya tak kenyang. Supaya itulah. Itu panggil atau dipuji tak membuat terbang, dihina tak membuat tumbang. Dan hak akhir kali yang kelima, tanda kata hati seorang tu waktu mana dia melakukan ibadat kepada Allah ikhlas, sucinya, bersihnya hati dia ialah senang hati dengan Allah. Waktu mana dia buat ibadat hati dia senang dengan Allah.
Senin makna hati dia tetap tenang, menenangkan jiwa dia waktu mana dia buat ibadat. Ini tanda kata orang ni ikhlasnya hati. 5 jam dengan 5 minit beza tak? Masa 5 jam dengan 5 minit ada beza tak? Tentu dia kata beza. Hak mana lama 5 jam dengan 5 minit? Dia kata lama 5 jam. Ataupun kita tak sah 5 jam lama dah. Kita kira ni 50 minit dengan 55 minit. Mana lama mana sutar. Dia kata lama hak 50 minit lah lama. Oh 50 minit hak ni 5 minit oh. Tapi kalau kita tanya 5 minit kita tunggu nak buka puasa dengan 50 minit kita duk tengok dalam Facebook ni, duk main Facebook, duk main WhatsApp, mana beza? Ada beza tak? Ada beza dah. 5 minit nak buka puasa tu Allah lama. Tengok duk begini je. Lama minit-minit. Lama seminit 5 minit nak buka puasa lama. 50 minit main Facebook, main WhatsApp, main geng budak-budak ni sutar ya puasa. Mana apa nak ayat ni? Mana waktu mana kita melakukan ibadat taat kepada Allah, waktu itu kita ada rasa lah mana? Itu yang nak ayat. Kita ada rasa ke mana? Rasa sedap, lazat, tenang, galik, syoknya kita kata macam. Oh, rasa terikat hati, rasa tenang jiwa kita. Kita berasa nak buat sudah cepat-cepat. Situ tengok. Tanda ikhlas kita tengok di situ. Waktu mana kita semaya, kita baca Quran, kita berselawat, berzikir, kita istighfar, taubat, munajat pada Allah, tahajud malam-malam, hati kita berasa lama dengan Allah. Kita berasa Allah, aku buat baru boleh 12 rakaat, rasa sutar ya. Ataupun kita baca Quran boleh sekat-sekat nak sejuh dah, berasa pun 5 minitnya. Ini menanda kata hati dia tenang, hati dia ada hati dia senang waktu mana dia melakukan ibadat pada Allah. Ikhlas orang ni. Ni maya taweh. Ya taweh. 20 rakaat. Boleh 4 rakaat tu dia berasa sepengalapan dah. 4 rakaat. Bunyi untuk bila atau subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Dia nanti doa nak tubik sekali dengan orang lapar, walahai baru 4 ya. Bila doa 4 berubah orang hok lapar tubik, tubik hati aku lapar dah, walahai baru 4 ya dia. Mana apa waktu dia melakukan ibadat, ya soat, ya sujud, ya mayat, apa ni dipanggil tarawih tadi, tidak ada ketenangan waktu mana dia melakukan ibadat. Itu menanda kata hati dia tidak bersih, tidak suci lagi, tidak ada ikhlas lagi, kerana Allah tak ada waktu tu. Ini ulama royak semua tanda-tanda. Kita pun tak kerti juga, kita nakal daripada kata-kata ulama. 5 tanda ini menanda keikhlasan hati kita. Ialah pertama, kita ulang mula supaya jadi kokmah lagi ilmu kita malam ni. Hak pertama kali, tak ada beza waktu mu senang, waktu mu kaya, waktu mu pakai miskin, sama je ibadat kamu. Ibadat kita tak sakut dengan senang susah. Tak ada beza. Dan tak ada beza waktu mana kita buat baik, dapat orang belakang orang pun sama juga ibadat kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, waktu mana kita beri kerana ada tujuan dan beri kerana tak ada tujuan, supaya cara beri kita. Sama je. Tak kira anak lekat gauk, waktu mana anak tak lekat gauk pun sama je. Kita duk buat baik sama, duk gerbang sama. Sama je waktu kita beri. Dan yang keempat, waktu orang puji kita dan waktu mana orang hina kita, supaya ibadat kita terus berjalan istiqamah atas amal ibadat. Dan yang terakhir kali, waktu mana kita melakukan amal ibadat, kita sujud, kita taat, baca Quran, istighfar, zikir, segala-gala kebaikan yang kita melakukan, waktu kita melakukan, hati kita berasa rapat dengan Allah. Hati kita berasa senang, berasa habis segala serabut, berasa habis segala benda-benda yang kacau belau, karuk maruk dalam hati kita. Ini menanda kata orang ni hati bersih, hati suci, ataupun istilah kita panggil mudah-mudah, orang ni ikhlas amalan dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Balah mana yang Allah Ta'ala berman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah perintah kita ni, Tuhan perintah kita tu tidak lain malaikat supaya kita jadi hamba Allah, kita sujud dan taat kepada Allah hal keadaan kita ni mukhlisin, suci, bersih, hati kita tak ada tujuan lain, hanya kerana agama Allah. Kerana Allah lah semata-mata.
Inilah lebih kurang malam ni kita ngaji bab satu hadis tentang dengan orang yang melakukan ibadat yang paling tinggi, yang di perjuangan untuk nak apa? Lawan kafir, masuk mujahadah, berjihad pada jalan Allah. Tapi bila kerana nak harta ghanimah, nak tunjuk berani, nak tunjuk kehebatan, nak balas dendam, tidak kerana nak meninggikan agama Allah, kosong berlaku. Ni orang amal hak tinggi dah tu, orang mati syahid tak ada orang lah amal tinggi. Kerana 4 golongan hak orang boleh masuk syurga. Pisahlah kita boleh masuk dalam 4 golongan ni. 4 campuak hak boleh masuk syurga Allah. Pertama, Nabi Rasul. Orang pangkat Nabi Rasul kita tak boleh dah. Main misi kita nak jadi Nabi Rasul. Yang kedua, orang siddiqin. Orang siddiq, orang membenar. Ini payah juga ni, orang nak bagi nak boleh pangkat siddiq ni payah. Palah mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, membenarlah mana-mana pun benar berlaku. Asal kata sah daripada Allah, betul sah daripada Nabi benda ni, membenar berlaku walaupun tak masuk akal, walaupun menyalahi adab, membenar berlaku. Ini siddiq Sayyidina Abu Bakar. Kita payah nak boleh duk pangkat siddiq payah. Yang ketiga, orang mati syahid, orang syuhada. Ni orang boleh masuk syurga Allah. Para nabi, orang siddiq dan syuhada, orang mati syahid boleh masuk syurga. Tapi syahid mana? Syahid ma'rikah orang panggil. Lagu mana syahid ma'rikah? Ya perang li'i'la'i kalimatillah. Ya perang kerana nak meninggi agama Allah, bukan kerana nak tunjuk berani, bukan kerana nak pada harta, bukan nak balas dendam, bukan ada tujuan nak tunjuk kehebatan. Tak. Kerana semata-mata nak meninggi agama Allah. Ni orang mati syahid lagu ni hak boleh masuk syurga Allah. Dan hak yang keempat golongan, hak kata 4 golongan hak boleh masuk syurga, salihin. Ni hak ada jawab, ada harapan ni. Andin pada Nabi Rasul tak boleh pergi kita boleh hadir dah. Siddiq, oh payahlah orang pangkat tinggi nak boleh siapa siddiq ni. Syuhada, penakut bahaik kita. Kita penakut bahaik. Tak usah kata nak mati syahid, tak usah kata nak masuk medan perang. Pergi berak suruh bini temai. Pergi berak. Ada berlaku zaman Nabi SAW, sahabat Nabi. Mari tanya dia, Rasulullah, apa kau amalan yang paling hebat? Apa amalan yang boleh jamin aku masuk syurga Allah ya Rasulullah? Nabi kata perang. Mati syahid dalam medan perang, jamin masuk syurga Allah. Ya Rasulullah, aku takut. Aku mana-mana. Ya Rasulullah, aku takut. Ya Rasulullah, aku takut. Asal kata masuk medan perang nak pergi berak bini temui. Mana yang ngaku gitu? Rasulullah suka hingga siapa nampak gigi-gigi. Rasulullah suka. Dia suka bukan suka apa baik. Tak ada arah. Sukanya. Atur dia tanya kali tu. Buat hak tu buat ni hanggo siapa akhir kali tak boleh buat perkara. Mana tak boleh berlaku. Tu cerita panjang lah sahabat tu sahabat Nabi tu. Nak royak kata ada di kalangan sahabat lepas tu. Kita pun lebih kurang lah nak mati syahid tak kau. Patut ke apa? Ada dia yang keempat ni, salihin. Insya-Allah kita ramai-ramai boleh masuk dalam kalangan orang salihin, salihat. Apa lagi mana salihin salihat? Ialah jaga titah perintah Allah. Hak wajib kita tunai habis segala-galanya. Habis kita buat hak wajib. Bukan sekadar hak wajib, hak sunat pun kita buat. Cuma betul ialah betul lek belakang segala amalan kita tadi bersih. Dimaksud bersih sini ialah kita nak ayat ikhlas tu nah. Bila ada ikhlas semua comel berlaku amalan kita. Baik berjuruh dan ada harap-harap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu nak ayat deh. Jadi malam ni lebih kurang kita muzakarah pengajian kitab jawi kita ni lama mana dah weh. Jadi payah nak buat gimana kita nak hundur tak boleh ni. Masalah juga jadi hati tu nak baca komen hak demo duk komen tu. Jadi bila lah ya komen ya naik gigi nak hundur tak boleh dah. Allah jadi sekat dengan sejam setengah juga ni. Memohon maaf banyak-banyak pada saudara-saudara kita yang komen lepas-lepas mari kita nak hundur baca tak boleh. Nak buat lagu mana? Kita pun duk cari juga ni cara untuk walau bahalah mana dia mau komen hak lepas-lepas mari pun kita boleh scroll. Hundur boleh kita tengok, kita nak baca juga. Nak baca juga. Pasal apa? Pasal kali mungkin ada kita baca salah, ada baca kita silap, dia mau nak tegur salah silap kita dah. Ada pun ada nasihat, orang mau nak beri nasihat. Jadi boleh baca hak belakang-belakang ni lah. Ni. Boleh baca ni. Apa-apa komen ni. Hak belakang suk ni.
daripada Ummi Yahya สามีนี่ช่วยดุอาให้ครอบครัวและทุกคนปลอดภัยจากโควิดด้วยinsya-Allah Allah Ta'ala selamatkanlah segala-gala sedang penuntung yang bersama dengan kita malam ni 900 lebih ni, termasuklah keluarga Ummi Yahya ni, selamat daripada bala petaka penyakit wabak covid dan barakat di dalam hidup. Allah Ta'ala sihat semua keluarga, murah rezeki, panjang umur insya-Allah, selamat semualah semua. Khususnya kepada Ummiyah Sami ni, moga-moga Allah Ta'ala selamatlah daripada wabak penyakit-penyakit COVID ni. Dan Danis Day nama Facebook lah. Dia buat apa ni, babo abnam junubแล้วลืมเนียแล้วจะเนียดต่อได้เลยได้adaต่อเนียดต่อเลยได้ไหมboleh baik ni. Ayo kadang-kadang gini kita ambil, kita ni kadang-kadang penting dah waktu mana kita melakukan mani junub, mani akad hadas besar. Waktu penting dah ni kadang-kadang menyebabkan kita berasa tak sama lagi. Kita ambil air tu, jiruhlah di mana-mana di tubuh badan kita. Tidak mestinya di kepala. Tidak mesti di kepala bau kanan, tak mesti. Di kaki di mana pun, ataupun kita ambil catang jiruh di tangan kita dulu. Waktu mana air kena di tubuh kita, kena pak tu hati kita niat saja aku mengakad hadas besar kerana Allah. Saja aku mani junub kerana Allah, aku mani wajib kerana Allah. Kita mani belah-belah lupa niat. Boleh kita ambil air catang hok ramai dia jiru semula. Tapi kena air semula lah kata tu, kena air semula. Di mana juzuk tubuh ada kita pun teruskanlah niat. Kalau kita mani peli kok, kita duk mani lupa niat, kita hundur daripada peli masuk kena semula tu, teruskanlah niat. Bila air kena, ingatlah hati kita aku mani wajib kerana Allah, saja aku mengakad hadas besar kerana Allah. Itu pun masuk dalam kata kita niat dah. Tidak mesti serentak makna sekali kena air tutum niat sekali, tidak mesti gitu. Kadang-kadang kita nak cek tak boleh, kita kena ambil pap lah kalau nak bisa air tu kena di jangan kita niat pun jalan, tidak mesti gitu. Bila kena hati kita teringat ada ku mandi wajib kerana Allah, aku mengakad hadas besar kerana Allah. Itu di bila dah. Itulah bagi Abang Dennis, dia tanya dia mandi junub, mandi dah lupa niat, lepas ada tu dia nak niat boleh ke tak, hubungi dah boleh. Kita hundur sikit, jangan beri air duk tapi kalau mandi balik hundur daripada air tu, lepas tu kita masuk semula supaya air kena di tubuh, lepas tu teruskanlah niat. Alhamdulillah, sama-sama deh. Salam babo konok Raden noi nah, pondok Bukit Majemu Pet mai podi capai semak no sau you lubuk panjang. Kita duk pada besar ni apa ni begini, insyaallah lah. Kita pun baru telefon kepada baba rumah tu dalam 2-3 hari lepas tu, tak ada buka lagi pondok tu. Pondok tak ada mula buka lagi, cuma nak tahu kata, tapi bila pondok tak buka lagi, nak terima budak lagu mana? Kalulah boleh. Kerana abang abang apa ni? Abang payah nak baca nama fiqh Abang baca lek belakang dah Khairi ni, Abang Khairi ni duduk lubuk panjang, jadi tak jauh manalah duduk lubuk panjang tu dengan pondok abah, jadi kita duduk pada besar ni deh. Kalau ada mudah hubung situ nah, dekat sikit. Kelong tangan Cak Cin Kak Amini kita ni, alhamdulillah. Yang mana bersama dengan kita malam ni, alhamdulillah bersama-sama dengan kita. Moga-moga dirahmati Allah. Abe Anatta ni abe kekak ni weh. Ya buat kuna sombat kong ikhlas pada Allah comel. Jadi hak semua kita sebut 5 perkara saat ni ya balik jadi terjemah bahasa Syiah boleh orang-orang hak kadang-kadang tak nak mahir mana bahasa Melayu kita, boleh kita ambil bahasa Syiah. Ini semua kata-kata ulama supaya kita boleh ambil tanda alamat ikhlas ke tidak ikhlas waktu mana kita melakukan ibadat. Comel. Bolehlah kita nak buat satu post supaya gapo jadi terang untuk diri kita dan kepada saudara mara kita, boleh ambil pengajaran daripada hak kita ngaji malam ni. Comel deh. Bolehlah kita kalulah minta dia tanya ni. Anak tani dan kuna sombat kong ikhlas pada Allah sesat samam sember metuk resuk. Betul dah. จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง
tu mai kad wang kapung tok ten. Yang ketiga tu, mana dia beri satu-satu benda tak kira lah. Waktu mana dia ada keinginan ataupun tak ada keinginan, dia tak ada tujuan dak. Dan hak yang kepak otun mai wan wai to kam chom และเมื่อถูกกระทำเมื่อติชมเด้เมื่อถูกติเด้เมื่อorang ti mana orang hina lah kita tu hak yang keempat tu. Dan yang kelima รู้สึกสุขใจอิ่มใจทุกครั้งสภาวะการเวลาทุกเวลาสภาวะการmakna betul lah waktu mana kita melakukan ibadat kepada Allah. Yang kelima tu hati kita berasa tak puas. Itu maksudlah situ maksud kita tak puas. Gitulah lebih-lebih kurang kita uka-uka sikit deh. Macam mana tu? Macam mana? Terima kasih Ustaz yang beri ilmu. Alhamdulillah, sama-sama Abid Usman Abdullah Suwaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama dengan kita malam ni deh. Malaysia, Kedah, Cak Cing, Kerak Babong. Sama-sama weh, Baik Zaki weh. Guana weh duk Kedah ada boleh klik Guana teh boleh buat kerja dak weh, dan weh boleh buat kerja malak weh daripada Malaysia weh. Ni. Moga-moga selamat boleh buat kerja deh. Ishak. Ni FC ni. FC nak malai ada Ishak Ite ni. Baik Ishak malai tak ada nampak share beh. Alhamdulillah, khabkum baba mak doa hai fuak rau selamat dunia akhirat. Amin. Sama-sama lah. Sama-sama kita berdoa. Salah lagi mari deh. Singha anakon covid je. Abang nang maksa ni, dia kata singha anakon banyak covid. Moga-moga Allah Taala akak lah di kampung-kampung semua kampung. Allahumma rfa'anal bala wal waba. Moga-moga Allah Taala akak lah daripada kami ni wabak bala. Sesuai doa hai hang cak mok siap duai babo yo, sama-samalah kita minta kepada Allah. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mintalah jauh diri kita dengan kesalahan kita ni, balas mana mu jauh lek naik dengan lek jatuh. Tu doa tu. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Masjid Perlew Nasori ni. Di mana weh Abang Nasori ni? Dia kata masjid buka dah. Perlew ke Pitlew. Silap dah tu. Masjid kata tapi maya tak kata boleh maya. Walaupun tak boleh Jumaah sejik, Jumaah rumah Abang Nasri, anak kita, isteri kita jadi imam. Jangan meninggalkan Jumaah, rumah kita ada tu, adik kita, keluarga kita, anak beranak kita, isteri kita akan jadi imam. Kita jadi tu imam sendiri. Hak sejik tu tak boleh buat dah, buat rumah, Jumaah rumah. Jangan tinggal Jumaah. Ni sejik kata Allah rah patu. Boleh Jumaah ni, beratlah. Rumah. Rumah dia tak lari. Kalau mari lari rumah ni baru masalah. Kerana masalah sampai rumah weh. Sampai ke Jumaah rumah pun tak boleh ke? Ni baru masalah. Lah ni rumah tak boleh buat. Dia buka rumah deh, masjid dia kata. Sebab apa? Sebab kemungkinan di kampung kita orang panggil ada kluster ataupun mulai bertambah pesakit, ada kes tambah. Tu katuk dulu. Buat rumah deh. Tu Abang Nasori derih deh. Walaupun masjid katuk, kita boleh maya Jumaah rumah dengan anak dan isteri kita. วิธีให้ได้อ่านคอมเมนต์หมดก็คือบาโบไปที่หน้าเพจไปที่วิดีโอที่กำลังไลฟ์เลื่อนขึ้นนิดหน่อยกดที่ความคิดเห็นมันจะขึ้นที่คอมเมนต์terima kasih Abang Nasser Ghaffar. Terus kita nak buat dia buat ni pergi dalam page lepas tu tengok di video lepas tu hot live shoot sekarang lah ni. Tengok di komen 300 lebih ni. Terima kasih banyak-banyak. Naik sungguh. Allah, jadi boleh baca belakang lah. Letih lah macam baca belakang gini. Letih lah macam baca belakang gini deh. Alhamdulillah. Jadi gini lah. Palah mana-mana pun kita tak kuasa dah nak baca habis malam ni komen ni. Jadi minta maaf. Jak awal-awal deh. Mana kita tak baca bimbang demo takut terasa hati. Ada juga kadang-kadang kita sendiri biasa lalui kita biasa masa pergi komen
Pergi komen hak ustaz ngajar ataupun baba mana ngajar. Betul lah hak lain dia baca, hak kita tak baca. Masa hatilah kita kecil hati kita. Kita pun timbul rasa juga dia mau bimbang takut dia mau terasa hati. Hak orang lain baca lah kok mana hak kita tak baca. Nah, jadi kita minta maaf mula-mula insya-Allah. Kita baca semua. Biasa lepas pada esok pagi ataupun esok ke kita buka baca komen ni. Baca komen hak dia mau nasihat kita klik pun ada. Hak dia mau neknam kepada kita pun ada. Insya-Allah kita boleh ubah molek-molek. Jadi maknanya kata semua walaupun kita tak baca dengan secara live, dengan secara sok-sok gini, yang lang kita baca. Tak usah kecil hati deh. Mana arai ke pon. Apa modah. Ada nama soal ni. Bede Irene ni. Kak dia Irene ni arai ke pon. Pon ของคนที่ไม่ยกโทษให้คนที่ขอโทษเกิน3 ครั้งเป็นสิทธิของเขาหรือไม่ที่จะไม่ยกโทษya gini tengok kesalahan sekiranya kalau orang tu kita minta maaf dah dia sampai 3 kali dah dia tak maaf kita tengok apa kita salah dengan dia main kita butai duit dia 300,000 ku maaf dah aku butai 300,000 ku tak saya bayar dia kata aku tak bui tu no dia tengok atas benda-benda kalau lah benda kecil-kecil ya benda halus-halus ya kita minta siapa pun 3 kali dia tak maaf juga ingat ke apa di akhirat sana Allah payah nak maaf juga dia orang hak tak beri maaf kat orang di atas benda hak salah halus-halus lah kita duk ayat ni benda kecil-kecil halus-halus sekiranya kalau kita tak maaf tak halal akhirat sana Allah pun tak maaf tak halal juga Tuhan payah juga kalau lah benda besar-besar kita nak minta maaf tu tak boleh contohnya nak minta maaf raya duit 300,000 musa kira dah ngaku nyanyi lagu tu kabar tu nak boleh 200,000 tu bukan seni-seni makna tengok pada benda-benda deh tengok kepada benda-benda hak kita melakukan gitu jadi mohon maaf lah banyak-banyak deh pada saudara kita hak mana tanya hak mana soal wisale tu kita jawab belaka dah salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh soal-soal tu hak mana hamba tak baca ya sebenarnya gini sabit kita tak pilih baca banyak mana soalan sebab kita tak ada buka soal jawab kita banyak ke buat tazkirah ngajar betul benar hak kita baca tu hak telitah mata serta ada ilmu boleh jawab kita tolong kongsi jawab gitulah alhamdulillah jadi banyak dah malam ni lebih kurang dengan 40 minit lebih dah ambil masa ibu-ibu ayah-ayah nak tidur dengan malam dah ke 10 tengah dah ada ibu-ibu ayah-ayah anak-anak duk buka ni anak buka ibu ayah ni ada pokcik mokcik duk dengar malam-malam rumah malam ke 10 tengah dah nak tidur esok nak bangun subuh lagi lalu tu kita ambil masa banyak malam ni mohon maaf banyak-banyak lalu tu terima kasih segala perhatian yang mana demo bersama dengan kita malam ni hingga sampai sejak lebih ni dan memohon maaf lah segala salah silap kasar bahasa teguh hati lepas tu hak mana hak hamba tak baca komen tu mengikut udara ni minta maaf banyak-banyak minta maaf jangan terasa hati lah bimbang kot takut dia terasa hati supaya besok kita terasa insya-Allah kita baca yang lang kalau ada apa hak samakan kita mari kecek secara live maka akhirilah malam ni dengan lafaz yang beliau wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا إله إلا استغفر الله العظيم